Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 1 Februari 2023. Selamat menyambut Hari Wilayah Persekutuan buat penonton yang tinggal di wilayah Persekutuan, dan saya di wilayah Persekutuan Labuan cuti hari ini, dan saya ambil kesempatan untuk melihat apa yang ada di sekitar rumah. Insya Allah dalam video ini juga saya akan kongsikan tips untuk menanam cendawan secara manual. Oke, kita lihat apa yang ada di sekitar rumah. Dan semalam hujan turun, mungkin tanaman yang ada di luar semuanya segar-segar belaka. Oke, tanpa membuang masa, jom ikuti apa yang saya buat pagi ini. Ini pokok limau purut, tapi jenis yang tak boleh dimakan. Nah, jadi hari itu saya pun tak perasan saya beli daun limau purut di kedai runcit. Sekali sampai di rumah, rupanya jenis yang ini ya, ini jenis limau purut untuk mandian sahaja. Daun limau purut khusus untuk campur ke dalam masakan kita. Daun dia berbentuk seakan-akan angka 8 seperti ini. Buah kedua-dua jenis limau purut ni sama saja, bahagian luar kulitnya menggerutu. Buah limau purut ni pun boleh buat untuk mandian ya, rebus sekali dengan daunnya. Daun limau purut yang untuk mandian itulah, bukan yang untuk masakan. Oke, kita ke kebun lagi. Kita lihat ada lagi tumbuhan yang boleh kita buat untuk mandian. Sambil-sambil itu dalam perjalanan nih kita rakam apa yang ada ya. Terapi minda kita pagi ini. Suami saya pun ada tebas semak samun yang ada. Ini kebun ubi kayu kami tahun lepas. Sudah pun rumput sudah naik. Kita akan tebas sebelum menjelang bulan Ramadan tahun ini insya Allah. Tebu, ini tanaman suami tahun lepas, rebah. Sebelum kita cari tumbuhan tadi, tumbuhan herba untuk mandian tuh, kita tarik tebu dulu. Panjang. Panjang nih. Panjangnya. Anjing tuh masih di longkang, Bang. Ya, pala punya anjing tuh. Pucuknya hujung sana dalam hutan. Rebah rupanya. Hari itu angin kuat kan? Tanam. Tanam balik lah. Mau ambil dua-duanya? Panjang. Boleh? Jatuh sorry bang. Bunyi anjing. Kena langgar kereta kemarin, masih dalam longkang. Perbadangan Labuan tak ambil lagi. Di Labuan ni kalau ada anjing, yang uruskan anjing, masalah anjing, pihak Perbadangan Labuan lah. Panjang nih bang lah. Boleh lagi tanam kan? Ya. Dia punya pucuk muda tuh beli makan tuh bang. Tanam tuh. Jadi juga tebu di Labuan nih kan? Tanam. Ini pun boleh dimakan. Hush, tajamnya. Hati-hati bang, licin. Panjang nih. Oh, yang ada akar tuh beli tanam tuh bang. Oke, kalau lagi isi dia nih. Oke nih, yang dapat. Ya. Biasanya tebu dia ada bunga juga kan? Ya. Tapi ini belum ada bunganya lagi. Maknanya dia masih boleh tumbuh tinggi lagi. Tajam, hati-hati. Cari pokok herba, jumpa tebu. Ini mau tanam. Ini pangkal dia. 3 pokok. Dapat sebanyak ini. Boleh perah kalau ada mesin tebu, tapi kita tidak ada mesin. Jadi kita pepak-pepak sajalah dengan gigi. Oke, kita cari
pokok herba untuk mandian. Oke, kita sudah jumpa pokok mandian yang kedua. Ini pokoknya kalau di tempat saya dipanggil pokok tawawo. Nama lain pokok sambung, daun sambung. Nih, biasa dibuat mandian kalau ibu-ibu yang berpantang, bersalin. Tapi sebenarnya kita pun boleh. Yang tidak bersalin, yang tidak berpantang, bersalin itu pun boleh kita pakai ini untuk mandi. Dulu kecil dan sepokok saja nih, pokok sambung nih. Saya biarkan sahaja waktu tanam ubi kayu ini tahun lepas, dan sekarang sudah bertambah banyak. Alhamdulillah. Nih. Oke, jadi ini sahaja yang saya dapat kongsi pokok herba yang boleh kita jadikan sebagai mandian untuk menyegarkan tubuh badan kita. Kita kembalilah ke rumah untuk lihat kita punya tujuan awal untuk kongsikan tips menanam cendawan secara manual. Oke, jom kita balik. Bawa 2 batang tebu saja. Panjang dan beratlah juga tebu nih. Alhamdulillah, nanas sudah berbuah. Ini yang masih kecil. Sebelahnya tuh yang sudah besar. Ini sepokok lagi berbuah. Rupanya sangat cantik bunga nanas kan? Biasanya kita tengok yang sudah matang, yang sudah masak. Biasa kita tengok di pasar ataupun tanaman kita sendiri, tapi tak sempat tengok yang berbunga macam ni. Yang masih sedang berbunga macam ni, pertama kali lah saya tengok. Subhanallah, cantiknya. Cantik warna purple. Oke, masanya untuk saya tunjukkan tips penjagaan bongkah cendawan tiram secara manual ya. Bongkah ni kawan suami bagi percuma dengan suami, kami tak beli. Jadi kita pun tak ada alat khusus untuk menyiram. Kita hanya spray sahaja bongkah cendawan ni. Cuma perlu berhati-hati jangan terkena air bahagian yang ni ya. Elakkan daripada terkena air. Ini tempat benih cendawan keluar nanti. Bahagian luar bongkah cendawan ni kita spray dengan air dahulu, kemudian menggunakan tuala kecil yang lembab yang sudah dibasahkan ya. Macam ni, dia masih ada air kalau kita perah. Jadi tutup semua bahagian bongkah ni. Cuma jangan tertutup bahagian ataupun jangan terkena air bahagian mulut bongkah ni yang tempat cendawan ni tumbuh. Okey, kita tutup, rapikan semua bahagian di atas bongkah ni, rapikan tuala lembab ni, sisipkan macam ni supaya semua bahagian dapat kelembapan. Dan air ataupun lembapan di tuala ni dia tidak akan meresap ke dalam serbuk kayu dalam plastik tu. Dia tak akan masuk, cuma akan menyejukkan, melembabkan bongkah cendawan ni lah. Jadi kita tak perlu ruangan yang gelap, tak perlu kita buat bilik yang gelap untuk cendawan ni. Cukuplah mendapat pengudaraan yang baik dan kelembapan yang sesuai, mencukupi. Bongkah cendawan ni daripada kundasang, labuan ni panas. Jadi kena sering-sering basahkan tuala tu supaya cendawan kita tak layu. Okey, kita petik yang sudah matang. Yang lain tu saya sudah petik. Kita tunggu mungkin 4-5 hari lagi akan ada tunas yang baru. Yang masih kecil kita biarkan dahulu. Nanti sehari 2 boleh kita petik lagi.
Oke, untuk persekitaran penghalang cahaya panas pada siang hari saya tutup. Kemudian waktu malam saya gulung penutup ni supaya dapat udara sejuk sebelah malamnya. Waktu siang kita akan turunkan semula. Macam itulah. Semoga berhasil percubaan saya dan suami. InsyaAllah kalau hasilnya okey, kita akan datang ke Kundasang lagi untuk beli bongkah cendawan. Ini kawasan terbuka ya, tempat terbuka saya letakkan, saya susun bongkah cendawan ni di tepi-tepi pasu bunga saja. Yang penting tidak kena cahaya matahari terus dan tuala sentiasa dilembapkan. InsyaAllah kita punya cendawan ni mudah-mudahan akan jadi. Okey, sekian saja untuk kali ini. Bertemu lagi di kesempatan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.